Okay. Sebenarnya patah berlaku di bahagian dasar gigi dia. Okay, dan surface di bahagian muka ataupun bahagian flank. Bahagian flank ataupun bahagian face gigi dia. Okay. Patah selalunya berlaku dekat dengan root. Root. Baik. Oleh kerana kita lihat kegagalan gigi dia disebabkan oleh dua perkara ini, tegasan lenturan dan juga tegasan sentuh, maka analisis kegagalan dia dibangunkan berdasarkan mood kegagalan ini. Jadi ada dua analisis. Satu analisis lenturan, yang kedua ialah analisis tegasan permukaan. Kita pergi dahulu analisis tegasan lenturan pada gigi dia. Okay, basic analisis gigi dia telah dikemukakan oleh Wilfred Lewis kepada Kelab Jurutera Philadelphia pada tahun 1892. Negara kita pun masih tak merdeka. Wilfred Lewis telah pun menghantar bagaimana menganalisis gigi dia. So, idea Lewis ialah untuk analisis lenturan gigi dia adalah dengan cara menganggap gigi dia adalah seperti masalah cantilever beam. Cantilever beam. Di mana ini adalah lebar muka gigi dia B, kemudian ada ketebalan gigi dia T, dan ada H. Daya yang bertindak ke atas gigi dianggap daya tragis ragam. Daya tragis ragam di hujung gigi dia. Di hujung gigi dia. Kemudian barulah Lewis memasukkan bentuk, faktor bentuk gigi dia ke dalam persamaan asas yang dibangunkan hingga menjadi persamaan Lewis. Persamaan Lewis ini tidak mengambil kira kesan fatigue ataupun kesan dinamik. Maka persamaan tegasan lenturan ini dipanggil juga sebagai tegasan lenturan static Lewis untuk gigi dia. Ini adalah persamaan asas kepada analisis dia. So, assumption made in deriving a Lewis equation adalah beban bertindak di hujung gigi dia. Seperti yang kita dah belajar dalam free body diagram dia, terdapat dua jenis daya tangent dan juga daya radial. Daya jejarian diabaikan. The load is distributed uniformly across the whole face width. Daya dianggap teragih secara seragam di hujung keseluruhan permukaan gigi dia. Itu dia sedikit tadi. Seperti saya sebut juga tadi, stress concentration into filler is negligible. Penumpuan tegasan di kambi gigi dia juga diabaikan kerana faktor tegasan, tumpuan tegasan ini masih lagi belum diketahui pada masa Lewis. Kemudiannya kesan ini diambil kira bukan Lewis tetapi oleh researcher yang berikutnya, dan kemudian digunakan dan secara meluas oleh badan AGMA, AGMA, American Gear Manufacturers Association, Persatuan Pengeluar Gear Amerika. Daya disebabkan oleh geseran
yang bergeser, geseran yang bergelantar juga diabaikan. Okay. Jadi daripada formula asas sigma sama dengan MC bagi dengan I ataupun MY bagi dengan I, okay, dia menjadi M sama dengan I bagi dengan T. Kita tahu bentuk cantilever beam tadi mempunyai kerangka rentas segi 4 tepat. Kita ada tebal gear dan juga kita ada lebar muka tadi T. Jadi I untuk gear ialah dt kuasa 3 per 12. Okay. Dan T adalah T per 2. Jadi kita masukkan ke dalam formula ini, maka kita dapat rumus ini. Okay. So the maximum stress in gear 2 occur at point A as shown in figure 14.1b. Okay. Okay. So using the similarity of triangle, okay, we can write hubungan ini. Okay, daripada rajah yang saya tunjuk tadi. Jadi daripada equation A tadi, we can rewrite it as follows. Masukkan kesamaan tadi menjadi seperti ini. Okay. Kemudian dia memasukkan bentuk. Okay. Bentuk yang hampir kepada bentuk involute diri dia, iaitu parabola, ke dalam persamaan ini. Dapat bentuk persamaan yang ini. Jadi Y dalam persamaan ini, T adalah circular pitch, Y adalah Lewis form factor based on circular pitch. Okay, based on the circular pitch. Okay. Most engineers prefer to employ the diametral pitch in determining the stress. It's done by substituting small p sama dengan ini adalah hubungan di antara small p dengan capital P. Small p is circular pitch, capital P is diametral pitch. Ini hubungannya. And Y, capital Y bersamaan dengan pi times Y. Capital Y. Jadi kita darabkan dengan small y dengan pi dapat capital Y. Ini yang ditaklifkan oleh Lewis. Kedua hubungan ini dimasukkan ke dalam persamaan sebelumnya menjadikan persamaan berbentuk seperti ini. Jadi bentuk ini adalah untuk unit US customary. Jika kita gantikan, kita tahu bahawa P bersama dengan 1M, 1 per M. Okay. Jadi dapat bentuk ini. Jadi ini bentuk unit antarabangsa ataupun SI unit. Okay. Dan Y adalah seperti ini. Jadi kesukaran dalam persamaan Y ini adalah menentukan nilai X ini. Okay, nilai X. So, nilai X ni apa? Kita rujuk balik semula ke dalam kepada rajah ini. X ini. Okay. Tapi Lewis telah mengemukakan graf. Graf untuk menentukan nilai Y tersebut. Bagaimana hendak menentukan nilai Y daripada graf ini? Ialah, okay, paksi X adalah bilangan tinggi dia. Paksi Y adalah Lewis form factor. Jadi paksi X, katakanlah bilangan tinggi dia adalah 24. Jadi buat garisan yang menegak sehingga ia bersilang kepada sudut tekanan gigi tersebut. Katakanlah sudut tekanan gigi itu adalah 20 darjah. Okay, jadi buat garisan mendatar hingga bersilang ke paksi Y dan buat pembacaan di titik perbilangan itu. Okay, sebagai contoh,
nilai Lewis form factor bagi gear yang mempunyai bilangan G sebanyak 24 gigi adalah 0.334. Okay. Ini adalah persamaan statik, persamaan ini saya petakkan. Jadi kalau dalam soalan ujian, kalau dinyatakan carikan tegasan lenturan statik, jadi guna yang ini. Persamaan tegasan lenturan statik Lewis, ataupun dia kata tegasan lenturan statik pun, maka awak guna persamaan. Kalau dia kata tegasan lenturan Lewis, guna persamaan. Okay? Ataupun tegasan lenturan statik Lewis lah, nama penuh dia. Itu persamaan. Baik. Persamaan yang seterusnya ini adalah persamaan tegasan juga. Tegasan lenturan, ini pun tegasan lenturan. Itu sigma B. Sigma B. Tegasan lenturan. Baik, tapi persamaan ini dikemukakan oleh AGMA, American Gear Manufacturer Association. Okay. Persamaan ini memperbaiki, memperbaiki persamaan yang telah dikemukakan oleh Lewis pada tahun 1892. Yang digunakan sekarang ini banyaknya menggunakan persamaan AGMA. Persamaan AGMA ini mengambil kira kesan dinamik. Kesan dinamik. Okay. Jadi persamaan ini lebih baik daripada persamaan tegasan lenturan statik Lewis. Baik, kita kenali komponen yang terdapat pada persamaan ini. Okay. Namun persamaan ini sebenarnya asasnya adalah daripada persamaan lenturan Lewis juga. F, T, P dan B ini sama seperti persamaan lenturan Lewis. Okay. Nilai Y bertukar kepada nilai J, di mana nilai J dikenali sebagai spur gear geometry factor, bukan lagi Lewis form factor. Okay. Kemudian ditambah dengan 3 faktor tambahan, iaitu KV, KO dan KM. KV adalah dynamic factor ataupun velocity factor, KO adalah overload factor, dan KM adalah mounting factor. Okay. So overload factor adalah mengambil kira kesan input dan output. Okay. Apakah jenis input kepada gear dan apakah jenis mesin yang didrive oleh gear, output. Output. Manakala mounting factor adalah mengambil kira kedudukan, sebab gear akan dipasangkan di atas shaft. Shaft pula akan dipasang di atas bearing. Dan kedudukan bearing itu dengan gear diambil kira. Diambil kira kedudukan bearing dengan kedudukan gear. Di atas shaft juga memberikan kesan ke atas tegasan lenturan gear. Kita akan lihat jadual tersebut pada slide yang berikutnya. Baik, gear to static bending analysis. Analisis lenturan statik ini terbahagi kepada 2 jenis. Yang pertama ialah no shearing load. Yang kedua, sharing load. Gear yang berkongsi beban dengan gear yang tidak berkongsi beban. Jadi dalam graf ini ada 2 bahagian. Okay. 2 bahagian. Load apply at, kalau kita anggap gear tersebut adalah jenis no sharing load, kita akan menggunakan line graph yang di bawah ni. Okay.
Kalau kita anggap bahawa gear beroperasi secara sharing load, penentuan nilai J ni, grafik ni adalah untuk menentukan nilai J, geometry factor, per gear geometry factor. Kita akan menggunakan bahagian di atas ini. Boleh? Bukan bahagian atas itu saja, bahagian depan dan sampai depan. Okay? Baik. Secara umumnya, no sharing gear adalah satu gear yang dibuat sendiri, handmade. Baik. Jadi cantuman itu tidak katakan contact ratio ni tidak terbaik ketika dia hasilkan dengan menggunakan mesin. Kita akan fahamkan perkara ini dengan lebih detail dalam penjelasan yang berikutnya. Okay. Sebelum tu ialah apa bezanya dari segi dalam analisis apabila kita memilih sama ada gear ini beroperasi secara sharing load dengan no sharing load, ialah kedudukan daya yang bertindak, FT, daya tangent yang bertindak. Jika kita anggap bahawa no sharing load, daya tangent bertindak di hujung gigi. Manakala sharing load, okay, so load daya tangent itu bertindak di titik paling tinggi dia bertemu. Okay, so kalau kita lihat kepada animation gear ni, okay, so pertemuan bermula di titik yang berwarna pink, titik pertemuan gigi dia, bermula bertemu di situ dan berakhir di titik yang berwarna hitam. Okay, so kita lihat pada ketika dia berada di titik berwarna hitam itu, dia berada di mana? Adakah dia berakhir di sini, di sini, di mana? Nampak? So bagi gigi yang jenis no sharing load ini, kita akan lihat dia akan berakhir di hujung. Okay, di hujung. Jadi gear yang ini adalah sebenarnya ini adalah gear no sharing load. No sharing load. Maksudnya bila dia beroperasi, okay, gigi gear bawah sebelah kiri, this is the driving gear. This is the driven gear. Okay. Apabila gigi gear yang bersentuhan itu berakhir di hujung gigi gear, di sampai hujung, gigi gear di sebelah belakangnya mula sentuh. Dia berakhir, gigi gear di belakang mula sentuh untuk mengambil alih kerja penghantaran yang berikut. Okay. Di depannya sampai di hujung, okay, gigi gear di belakang dah touch, sama touch dengan gigi gear partner dia. Jadi dia kita katakan no sharing load. Ataupun dengan kata lain, dalam satu-satu masa itu kita lihat bahawa hanya sepasang gigi gear saja yang bertemu. Okay. Sehingga dia berakhir pertemuan tu sepasang gigi gear bertemu. Sampai ujung kita lihat yang belakang touch. Mula untuk mengambil alih tugas yang gigi gear yang telah sampai di hujung tadi. Jadi tidak ada gigi gear yang lain cuba menghantar kuasa yang sama juga. Jadi dalam satu masa hanya sepasang gigi gear saja bertemu. Yang ini kita panggil sebagai no sharing load. Okay, tapi kebanyakan gigi gear sebenarnya dalam satu masa lebih daripada sepasang gigi gear. Sebagai contoh begini. Okay. So dalam satu masa tu katakanlah ini bertemu. Okay.
ini bertemu, okey, ataupun ini di ujung sini, di sini boleh bertemu, di sini juga boleh bertemu, boleh bertemu, nampak tak? Dalam satu masa. Jadi penghantaran kuasa itu lebih baik. Okey, sebagai contoh, ini dipanggil sebagai gear yang mempunyai contact ratio yang tinggi, iaitu pada biasanya kita 1.2. Contact ratio selalunya ialah kepada kebanyakan jenis gear ialah 1.2. So maksudnya contact ratio tu dia lebih daripada sepasang gigi dia. Maksudnya belakang dia ada sikit pertemuan awal. Jadi maksudnya ialah hujung gigi dia ni dia tidak akan sampai tutup untuk dia dikatakan selesai tugas dia. Dia selesai tugas dia lebih awal. Di sini dia dah selesai tugas dia lebih awal dan gigi belakang dah ambil alih kerja gigi di hadapan, pasang gigi di hadapan. Dan pada masa ada gigi-gigi lain yang dah bertemu, macam contoh yang ini. Okay? Baik. Yang ini ialah the highest, bahawa boleh cari the highest contact ratio yang berjaya dihasilkan, iaitu 1.9 something. Contact ratio yang bagus. Jadi dalam satu masa tu sentuhan gigi lebih banyak. Jadi kalau contact ratio lebih banyak, lebih besar ni angkanya, ia menunjukkan bahawa saiz gigi itu menjadi lebih slim daripada gigi contact ratio yang rendah, yang mana lebih tebal. Baik. Saya harap awak boleh faham sekarang apa itu no sharing load gear dengan sharing load gear. So kebanyakan gear model sekarang semuanya adalah sharing load. Okey. Dalam soalan ujian, jika soalan tidak menyatakan apa-apa tentang jenis cantuman ataupun jenis agihan beban ini, awak akan anggap dia sebagai sharing load. Maksudnya awak akan selesaikan gunakan graf di sebelah atas ni. Jika soalan tidak memberi tahu apa-apa. Sebelum kita bergerak ke slide yang berikut, ada apa-apa yang nak bertanya tentang hal ini? Any doubt? Clear. Clear, Baik, harap clear Baik. Kita pergi kepada macam mana nak guna graf ni. Kita lihat dulu pada jenis yang pertama. No sharing load. No sharing load. Jadi dia selalunya dia kokak lah. Dia kokak. No sharing load. Jadi sepasang gigi dia saja yang bertemu daripada awal sampai habis. Jadi kita ada pinion dan gear. Jadi maksudnya kita akan ada G pinion dan kita ada J gear. Geometry factor untuk pinion dan geometry factor untuk gear. Secara berasingan. Jadi kalau kita nak kira J untuk pinion, katakanlah di sini ialah 20 gigi, N sama dengan 20, sini N sama dengan 40. So
pada angka 20 buat garisan menegak, kemudian bersilang dengan garisan ni, load apply at tip of truth, case no sharing, no sharing load, no sharing load. Baik. Kemudian buat garisan mendata dan buat pembacaan ini. Jadi jawapannya sekitar 0.245. Okay. Manakala untuk J gear, buat ekor 40, garisan menegak, bersilang sini, buat garisan mendata dan buat pembacaan sini. Jadi jawapannya adalah 0.2 kita boleh kata 0.275 ataupun 0.228. Okay? Saya accept dua angka tu, not to worry. Dengan obvious sangat jawapan awak salah. Sebenarnya 0.3. Itu tak boleh terima lah. Okay? So, dalam jenis ini kita menganggap bahawa daya F2 bertindak di hujung ini. F2. Boleh? Jadi itulah dia cara untuk menentukan DT dan DT jika dia dikatakan adalah jenis no sharing load. Okey. Seterusnya ialah type 2 sharing load. Jenis pembinaan gigi dia yang lebih baik daripada no sharing load. Dalam satu masa itu lebih daripada pasang gigi dia bertemu. Jadi load terakhir tidak berada di hujung. Di titik akhir perpisahan tu dekat sini lah, kat sini sebenarnya. Okay. Di sini, titik akhir ni. Dalam ni dia memang tak bertemu lah. Sebab duduk kat tengah kan. Yang bertemu di sini. Tapi load tu dianggap, total load tu bertindak di garisan tengah. Okay. Baik. Cara penentuannya ialah awak nak analisis mana? Okay. Katakanlah awak nak analisis JP, so katakanlah JP ini ialah N30, sama dengan 30, dia ni N sama dengan 80. Macam mana awak sekarang bercakap untuk akan menganalisis pinion. So daripada bilangan pinion 30, dia akan bertemu dengan dia bergigi 85. Jadi dia akan bersilang dengan gigi 85. Kalau in between awak kena buat eye interpolation eye kena mata. Buat garisan mendata, so dapatlah 0, kita kata 0,39. Okay. Katakanlah awak nak menganalisis gear, analisis gear, ini JG. Jadi awak akan berapa? 125. Jadi 80. Ini datang sekitar graf log. Jadi 85 ialah kita sini, kita katakan 100 ni. Jadi buat garisan mendata sehingga dia bertemu kepada gigi dia bawah sekali ialah 17, kemudian 65, kemudian kita ada 35. Jadi 30 berada di antara 25 dengan 35. Kita lihat dari sini dengan sini. Jadi 25, 35, jadi di bahagian tengah. Jadi di tengah ni jadi JD adalah 0,4. Okey? Boleh. Graf ini adalah untuk dia yang mempunyai sudut tekanannya sebanyak 20 darjah. Dan jenis kedalaman gigi penuh, full depth teeth. Dari dua jenis, satu full depth, satu lagi stub teeth. Full depth teeth dan stub teeth.
kedalaman penuh. Yang ini adalah sebenarnya lengkuk untuk menentukan geometri faktor yang sama, tetapi untuk garisan tekanan dia 25 darjah. Saya tak nak cerita macam mana nak gunakan sebab caranya sama saja. Bezanya ialah ini adalah untuk graf dia mempunyai sudut tekanan 25 darjah. Baik, seterusnya ialah bagaimana kita hendak menentukan KV. Apa itu KV? KV ialah velocity factor atau juga disebut sebagai dynamic factor. Okay, ada dua cara untuk menentukan KV. Cara yang pertama ialah melalui graf. Cara yang kedua adalah menggunakan persamaan. Ada 5 persamaan itu. Kita pulang kepada kamu. Okey. Cara penentuan KV dengan menggunakan graf. Okay, graf 15.24. Okay, sebelum tu kita lihat di atas kertas graf ini dulu kita ada A, kita ada B, kita ada C, kita ada D, kita ada E. Okay, apa benda A, B, C, D dan E ni? Ia adalah proses penghasilan gigi. Okay, A adalah gigi yang dihasilkan pada tahap highest precision, shape and ground. Diraut dan juga dicanai. B, high precision, shape and ground. C, precision, shape and ground. Hoops, shaping and cutters. E yang paling basic sekali, hook, form, cutters. So daripada A ke E, proses penghasilan gigi itu menjadi lebih, kualitinya lebih rendah. Okay, the highest quality ialah nilai KB-nya adalah 1, iaitu pada kaitan ni lah, mengofo ni yang bertindih dengan Pak CX. Okey, jadi Pak CX ni juga kita lihat sebelah bawah ni adalah pitch line velocity ataupun tangential velocity dengan unit feet per minute. Ini unit US customer. Pak CX yang berada di sebelah atas ni, ada skala di sebelah atas ni, ini adalah pitch line velocity dalam unit SI. Kita pulang kepada analisis kamu, hendak menggunakan mana. Okay. Kemudian velocity factor Pak CY, okay, nilai yang hendak dicari. Okay. Di sebelah kiri ni, sebelah kanan ni, okay, case kedua, kita ada A, B, C, D dan sama sebelah. A ni ialah highest precision shape and ground, seterusnya sampai E. Jadi kamu boleh menggunakan persamaan. Contohnya masalah, katakanlah gigi gear tu permukaannya dihasilkan, kualitinya mengikut garisan D, iaitu jenis hook shaping cutters. Okay. Dan bila awak dah kira tangential velocity feet per minute dia ialah sekitar 800 feet per minute. Buat garisan menegak hingga berkidang garisan biru ni, buatlah pembacaan di sini. Maka KV dia ialah sekitar 7 lah, 1.7. Okay. Ataupun kamu boleh gunakan persamaan yang ini. Okay. Kamu dah kira 800 feet per minute. Dia masuk. Jadi perlu ingat yang ini, persamaan ini adalah dalam unit US customer. Untuk unit SI customer dia ada angka dia berbeza. 78 ni jadi angka lain lah, saya tak ada dalam buku cerita ni. Jadi dengan ini memang soalan ini untuk ujian kedua nanti, soalan bahagian year 2 track ni memang akan menggunakan unit US customer. Sebab KV dia diberi dalam unit ini. Selalunya memang selalu. Okay.
Kadang-kadang soalan juga diberitahu bahawa gigi gear mempunyai agma quality control number QV9 sebagai contoh. Okay. QV9. Okay. Quality control number QV9. So, apa yang dimaksudkan QV9 ni? QV9 ni adalah proses yang menggunakan curve B, iaitu High Precision Shave and Ground. Dia tak sebut proses High Precision Shave and Ground, tapi disebut dengan QV9. Okay, so masih lagi awak boleh rujuk, sebenarnya ia maksudkan dengan garisan penghasilan gigi yang mana satu. Okay. Baik, seterusnya ialah overload correction factor KO, seperti yang saya sebutkan tadi, bahawa dia melihat input dan juga output. Okay. Dan output. Okay. Sebagai contohnya, jika source of input kuasanya uniform, driven machinery ataupun output juga uniform, dan KO adalah mounting correction factor KM. Kita ambil satu saja, contoh. Okay. Katakanlah mounting adalah jenis accurate mounting tepat, small bearing clearance and minimum deflections and precision gear. So maksudnya katalah ini adalah gear awak. Okay, shaftnya panjang, shaft panjang dan di ujung disokong di bearing. Okay, apa yang terjadi pada shaft yang panjang ini? Dia menyebabkan mudah berlaku deflection, ada berlaku deflection yang besar di bahagian tengah di kedudukan gear. Ini menyebabkan bila gigi gear bertemu, okay, dia menyebabkan berlaku ketukan kepada gear, okay, ketukan gear yang bahan. Ada vibration. Jadi sebaiknya kita akan design supaya kedudukan bearing ini sehampir boleh dengan gear untuk mengurangkan kesan deflection itu. Jadi sebagai contohnya, katalah design awak adalah case 1 atau case 1 di sini, dan lebar muka. Okay, lebar muka gear adalah saiz di antara 0 hingga 2 inci. So KM dia adalah 1.3. Okay, dia meningkatkan sebenarnya KM tu 1.3. Jadi awak masuk dalam formula tadi, dia meningkatkan tegasan lenturan gigi gear. Okay. Table 15.3 ini KR, Reliability Correction Factor. Reliability Correction Factor ini tidak termasuk di dalam bahagian strength. Okay. Dia masuk di bahagian strength. Seperti analisis sebelum ini, saya tahu bahawa bila kita menganalisis aspek tegasan ni, kalau ini ada dua pihak. Okay. Ada two party. First stress, yang kedua strength. Jadi reliability correction factor KR ini diletakkan di sebelah kekuatan bahan dia. Baik, kita lihat pula tadi stress, sekarang strength, sekarang aspek strength. Ini formula dia. Secara kasarnya bila lihat persamaan itu mirip kepada persamaan di topik yang ketiga, Fatigue Failure Prevention Design. Ya, betul. Sebahagian daripada data yang digunakan di situ menggunakan data daripada topik ketiga, Fatigue Failure Prevention Design, iaitu CL, CG dan CS, yang menggunakan simbol C. Okay. SN prime adalah had ketahanan yang belum dibetulkan, maksudnya masih lagi di dalam makmal, di dalam makmal SN prime. SN adalah had ketahanan yang dibetulkan mengikut reka bentuk kita. Okay, ataupun boleh juga dipanggil sebagai required endurance limit. Okay. Baik, CL, kita untuk sebatang gigi tadi kita dah tengok dia hanya menanggung FR dan FE, beban jejarian dan juga beban
tangent. So, kita bukan abaikan sebenarnya, memang beban tangent sahaja yang sebenarnya beban tangent sahaja yang sebenarnya menghantar kuasa. Okay, manakala beban FR itu sebenarnya tidak membantu menghantar kuasa. Dia hanya akan merosakkan gear. Kalau kita lihat pagi ini untuk membagikan awak faham lebih awal ni. Jadi kita ada dua komponen FR, FT. Jadi yang menghantar kuasa, awak bayangkan dia dalam keadaan dia bertemu. Daya tangent tu yang menghantar kuasa. Satu titik ni menghantar kuasa FT. Menghantar kuasa kita cari satu titik. Boleh? So FT tu dia akan bagi ni kira FT. FT. So apa sebenarnya yang dibuat oleh FR? So FR ni tak lain tak bukan, dia sebenarnya cuba hendak memisahkan gigi dia. Dia cuba nak memisahkan. FT nak mencantumkan gigi dia, manakala FR tu dia nak memisahkan gigi dia. Dia kompres gigi dia. Dia kompres pula gigi dia. Dia kompres gigi dia. Boleh? Jadi dia begitu. Boleh? Jadi dia membantu penghantaran kuasa dalam komponen FT. Sebahagian ni hilang FR. Jadi dalam topik bearing nanti kita akan pilih bearing yang sesuai untuk menanggung kesan FR. Dan bearing kita pilih adalah untuk menguruskan masalah beban FR tu. Bukan masalah beban FT. Bukan masalah beban FT. Beban FR. Boleh? Ada apa-apa nak tanya? Ada apa-apa nak tanya? Tak ada, baik. Jadi ada dua FT dan FR sahaja tadi. Jadi yang menyebabkan tegasan ke atas gigi hanya bending saja. Jadi kita dah belajar dalam topik fatigue. Kita ada 3 jenis. Satu ialah bending, satu ialah axial dan satu ialah torsion. Dan 3 jenis load. Tapi untuk gigi gear hanyalah bending. Jadi kalau dalam bending dia hanya bending saja. Maka dengan itu CL memang satu lah. CL bersamaan satu. Okay. CG, size of gradient factor. Jika CG, jika diameter pitch size diameter pitch lebih besar daripada 5, maka CG adalah bersamaan 1. Jika diameter pitch untuk dia lebih rendah ataupun equal to 5, dan CG adalah 0.5. Okay. Surface conduction factor, awak akan menggunakan jadual. Jadual ni ialah sama seperti jadual dalam property. Macam mana nak menentukan nilai CS. Okay. Baik. Ini saya tak berulang. Reliability factor adalah use table 15.3. Awak dah lihat table ni. Table 15.3. Jadi seluruhnya reliability gear adalah 50%. 50%. Dengan faktor KR 1. Maksudnya tidak mengalami sebarang perubahan ke atas had kekuatan gear, had ketahanan. Tapi kalau awak require jika awak require reliability yang lebih tinggi daripada 50%, maka kita penalize
endurance limit. Contohnya atas 99%, so kita penalize dia. Jadi kita reduce kan had kekuatan atau had ketahanan bahan dia. Okay. Dia juga adalah sebenarnya satu bentuk safety factor juga sebenarnya. Okay. KT temperature factor untuk bahan keludi, gear jenis keludi, KT adalah bersama dengan 1 jika suhu operasinya lebih rendah daripada 160 darjah Fahrenheit. Okay. Manakala jika lebih daripada 160 darjah Fahrenheit, maka kamu akan menggunakan persamaan ini untuk menentukan nilai KT. Okay. KMS ialah mean stress factor. Okay. Mean stress factor. So, mean stress factor KMS bersama dengan 1 jika gear yang awak analisis itu adalah jenis idler gear. Otherwise, KMS bersamaan dengan 1.4. Okay. Untuk case one way bending. Okay. Ulang balik, KMS bersama 1 untuk idler gear. Jadi kalau analisis awak tu dah tertumpuk pada idler gear, KMS dia 1. Jika selain daripada idler gear adalah 1.4. SN prime standard RR more. Okay, faktor ini sebenarnya dah mengambil kira aspek sigma A dengan sigma M sebenarnya. Dalam topik tu, dia ambil kira kat sini. Okay. SN prime standard RR more involved limit. Ini had ketahanan di dalam makmal. Okay. So, saya tinggalkan rajah ini pada awak untuk memikirkan di sini adalah penjelasan kepada KMS untuk idler gear. Selain daripada ini lah, selain daripada dan lain-lain lah. Gear. Dan kalau idler gear dia bersama dengan 1, kalau dan lain-lain ni 1.4. Okay, so penjelasannya ada dalam rajah. Saya tinggalkan ini untuk awak berfikir. Okay. Safety factor. The safety factor for bending fatigue can be taken as the ratio of fatigue strength to fatigue strength. So N sama juga dengan Sn dan sigma B tadi. Ada dua aspek kan, satu had ketahanan bahan dan satu lagi yang tegasan ke atas bahan. Okay. So typical safety factor adalah 1.5 untuk gear. Ini typical. Kita lihat satu contoh. Okay. Kita lihat daripada masalah ini, kita ada dua gear, satu pinion di sini dan satu lagi ialah gear. Okay, input adalah pinion, output adalah gear. Okay, pinion dipacu oleh elektrik motor pada kelajuan 1720 revolution per minute. Okay. Manakala gear pula memacu sistem conveyor drive yang melibatkan moderate shock torsional loading dan ianya berpusing pada kelajuan 890 revolution per minute. Okay. Pinion, diameter pitch untuk pinion adalah 10. Jadi gear pun akan menggunakan P yang sama lah. Tak boleh tak menggunakan P pinion dan P gear dalam kes ini sebab dia bercantum sekali. Bilangan gigi pinion adalah 18. Bilangan gigi gear tidak diberitahu. Okay. Kemudian sudut tekanan adalah 20 darjah jenis gigi kedalaman penuh. Bahan untuk pinion adalah 330 Brignon hardness, manakala bahan untuk gear adalah 290 Brignon hardness. Ini adalah perkara biasa, iaitu bahan pinion tak sama dengan bahan gear. Dan bahan pinion
selalunya lebih kuat daripada bahan gear. Sebab apa? Sebabnya kalau kita lihat pada sepasang gigi gear yang bertemu begini, katakanlah rasionya pada 1:2 sebagainya. Jadi maksudnya pinion akan berpusing 2 kali, gear berpusing sekali. Jadi maksudnya gear telah melakukan 2 kali pertemuan. Pertemuan pada satu gigi gear. Satu gigi gear pada gear, ini dah pusing dah bertemu 2 kali. Jadi gigi gear, gigi pinion memang bahan untuk pinion memang lebih kuat daripada gear. So kedua-dua gigi gear dihasilkan menggunakan curve D. Okay? Dalam penentuan KB, kamu gunakan curve D. Kita baca soalan. Figure above shows a specific applications of a pair of spur gear each with faced with B. Lebar muka gear is 2.5 inches. Estimate the maximum horsepower that gears can transmit continuously with only a 1% chance of encountering tooth value static failure, meaning that your reliability is 99%. Okay, so what is KR? Okay, what is your KR? Baik, so proses pertama ialah kamu akan mengira strength. Kamu boleh juga mengira stress dahulu, tidak ada masalah. Nak buat stress dulu, kira stress dulu pun boleh, nak mengira strength dulu pun boleh. Cadangan saya buat strength dahulu. Buat strength ni mudah mendapat markah. Mudah mendapat markah. So CL bersama dengan 1. Clear kat situ bending load. Okay, tulis situ je dah dapat 1 markah. Tak perlu nak buat apa, tak perlu nak fikir panjang. CL bersama dengan 1. CG, kita lihat tadi P bersama dengan 10. Dalam soalan. So basically greater than 5. CG bersama dengan 1. So CS 0.68 pinion dan 0.7 gear. So kita assume that proses curve D is machine. Adalah jenis mesin. So nama mesin tu ialah curve D tempat saya ialah form. Ia adalah jenis mesin proses. So mesin. Dia akan guna tapi satu ialah kerasan 290, satu lagi ialah 330 breakdown hardness. So buat pembacaan di sini. Satu 0.7, satu lagi ialah 0.68. Okay. KR daripada jadual tadi. Okay, jadual ini. So dia nak 99%. So KR adalah 0.814. KT adalah bersama dengan 1. Kerana tidak ada di dalam soalan suhu operasi dia tersebut. Jadi kita assume dia bekerja pada suhu seperti dalam bab. KMS bersama dengan 1.4 one way bending. Sama ada pinion ataupun gear, kedua-duanya bukanlah idler gear. So KMS adalah 1.4. Iaitu jenis one way bending. Selanjutnya kita nak menentukan SN prime. So sebelum ni kita menentukan SN prime daripada 0.5 times SUT. Okay, so satu cara lagi dalam topik ini diperkenalkan dengan 0.25 breakdown hardness. Okay, untuk bahan keluli. Ini untuk keluli. Kalau bahan yang lain maka angkanya akan jadi berbeza. It's not 0.5, not 0.25 ataupun 1/4. Baik, ini nilainya. Dan masukkan semua ke dalam formula di atas, awak akan dapat SN. Satu untuk gear, satu untuk pinion. Okay, so from here kita lihat had tekanan lesu untuk pinion juga adalah lebih. Itu normal. Itu normal. Selanjutnya kita mengira tegasan. Okay, ini rumus tegasan.
So FT tidak diketahui. FT ni yang kita nak cari sebenarnya dari lamaran Temple. Kita nak lihat apakah nilai FT yang sepatutnya mampu dibawa oleh gigi dia. Untuk FT berapa. P ialah diameter pitch 10, B ialah lebar muka 1.5, J ialah kamu menggunakan graf yang tunjukkan graf. Kita dah tunjuklah saya dah ajar tadi kan. Kita cari J. Okay, ini saya tinggalkan untuk kamu lihat. Ini saya dah ajar tadi. Okay, saya tembaklah. Kita dapat nilai. Okay, so J pinion dan J gear adalah 0.35 dan 0.28 masing-masing. Okay. Sebelum nak menggunakan KV, so kat sini adalah V. So kita kena kira V dulu. Okay. So V adalah 811 feet per minute. Masuk ke dalam persamaan KV untuk curve D. Ini adalah persamaan untuk curve D. Jenis proses penghasilan gigi curve D. Saya dapat KV 1.68. KO daripada table, KM daripada table. Masukkan ke dalam ini. Akhirnya awak dapat tegasan lenturan untuk pinion adalah 114 FT. Manakala tegasan lenturan untuk gear 96 FT. Daripada angka ini, FT should be same untuk pinion dan gear sebab dia kat, awak dah buat gambaran-gambaran bebas untuk gear dan pinion yang bertemu tu. FT adalah sama. Jadi melihat angka di depannya 114 dengan 96. So pinion menanggung beban yang lebih besar. Tegasan lenturan yang lebih besar. Jadi penumpuan kita lebih kepada pinion. Okay. So kita ambil angka pinion itu. Okay. Melalui hubungan safety factor tadi N sama dengan N over sigma P banding. Okay. Kita dapat nilai FT. Jadi kita lihat nilai FT untuk pinion adalah 561. Okay. FT untuk gear adalah 602. Okay, so daya yang boleh ditanggung dalam kes ni kan, dia melibatkan berapa nilai yang paling besar. Okay, dia tak sama konsep idea FT yang di dalam penyediaan pada bahagian yang sebelumnya. Okay. Jadi pinion hanya dibenarkan 561. Manakala gear dengan nilai yang lebih besar. Okay. Jadi kalau katakanlah awak buat free body diagram down, awak lihat dia punya FT dia katalah dapat masa dynamic dulu analisis free body diagram katalah 600 untuk pinion dan juga gear 600. Maka di sini lagi unit pound ni. Maksudnya gigi tersebut tak boleh nak menanggung 600 pound. Sebab hadnya adalah 561. Sedangkan FT yang nak dihantar tu sebanyak 600 pound. Gigi akan patah. Okay. So dengan mengambil nilai pinion ini kita masukkan ke dalam persamaan kuasa. Okay, FT V per 33,000 ini. So kita lihat ini adalah merupakan had maksimum kuasa yang boleh dihantar oleh gigi, iaitu 13.8 horsepower. Kita tak boleh hantar kuasa dengan nilai yang lebih tinggi daripada ini. Ia akan menyebabkan gigi dia patah. Okay. So ini berakhirnya bahagian pertama, iaitu analisis lenturan. Sebelum kita pergi kepada bahagian kedua, ada apa-apa soalan yang ingin ditanya? Apa yang ingin ditanya? Cara tu. Cara. Boleh clear Clear. Baik, seterusnya kita nak lihat analisis
analisis lesu permukaan gigi dia. Analisis lesu permukaan. Baik, ada dua komponen, iaitu stres dan strain, seperti saya sebut tadi. So, ini adalah rumus untuk mengira tegasan permukaan gigi dia. Yang ini adalah rumus untuk menentukan kekuatan lesu permukaan gigi dia. Disimbolkan dengan sigma H dengan SH. So H stand for Hertz, nama orang, sebab teori ini dibangunkan daripada asas tegasan tentu, contact press, yang dikemukakan oleh orang yang bernama Hertz. Okay. Jadi sigma H itu ada bahagian yang berwarna pink, KV, KO dan KM. KV, KO, KM, kalau awak menganalisis untuk gear yang sama, satu nak buat analisis konturan, satu nak buat analisis permukaan, maka nilai KV, KO, KM adalah sama. Tak perlu mengira lagi sekali. Yang berwarna pink, KV, KO, KM. Jadi dah menjimatkan masa. Jadi awak tinggal nak tentukan CP dan I sahaja. Oops. Okay, CP dan I. CP dan I sahaja. So, FT memang ini yang nak dicari. Dalam contoh, kita nak tahu kuasa maksimum yang boleh dihantar oleh gigi untuk kes tegasan permukaan ini. So, FT memang nak dicari. So, B adalah lebar muka dari dalam soalan. GP adalah apa tu? Diameter. Diameter. Baik. Seterusnya ialah kekuatan lesu permukaan SH ialah ada 3 komponen saja. SFE, SFE, CLI dan CR. Ada 3 komponen saja. So, SFE ini lebih pada kekuatan lesu permukaan. Seperti macam SN. Macam SN lah, SN fine. Okay? Tapi ini untuk permukaan. CLI dan CR. Baik, I, cara nak mengira I kan, kita balik sini. I daripada rumus atas. Ini rumus I. Dalam rumus I ni ada theta ni sudut tekanan. R ni apa? R ni adalah nisbah diameter gear terhadap diameter pinion. Okay, so CP ada 2 kaedah untuk mengira CP. Sama ada menggunakan rumus ini untuk mengira CP. Apa CP? CP is coefficient of elastic, perkali elastik permukaan gear. Okay. Satu lagi cara ialah dengan menggunakan table. Kita akan lihat nanti. Table. Kita pulang pada kamu lah. Saya rasa table lagi senang. Table lagi equation. Lambat lah. Equation lambat sikit. Baik, ini ialah table yang saya maksudkan tadi. Satu dalam unit US customary. Satu lagi ialah table 15.4b adalah untuk unit SI. So, unit CP adalah, kalau unit SI adalah square root MPa macam pasal. So, kalau unit ini adalah square root PSI. So, CP. Terlihat kepada bagaimana nak menggunakan jadual ini. So, katakanlah bahan untuk pinion adalah steel, bahan untuk gear adalah steel, maka CP is 2300 square root PSI. Okay? Boleh? Simple that. Baik. Table 15.5 melihat kepada bagaimana nak menentukan surface static strength, kekuatan lesu permukaan bahan gear, iaitu jenis metallic spur gear. Okay. Bahan logam.
So, kalau bahan dia kamu adalah steel gunakan yang ini. Jadi SFE adalah 0.4 times signal hardness tolak 10 kilopound per square inch. Ini untuk unit US customary. Sebelah kanan ni adalah unit SI customary. 28 times signal hardness minus 69 megapascal. Okay, dan ini untuk bahan-bahan yang lain. Okay. Dan seterusnya ialah CLI. Okay, CLI ni ialah berkaitan dengan hayat lesu permukaan. Okay. Jadi kita lihat dekat sini makin tinggi cyclic stress yang diterima oleh permukaan gigi, okay, had ketahanan permukaan, had ketahanan lesu permukaan gigi dia akan menjadi lebih rendah. So kalau lihat di sini, kalau 10 kuasa 7, okay, tiada apa-apa perubahan pada kekuatan lesu permukaan. S stage. Jadi C berapa? Ada SH sama juga dengan CLI dan CR. CR itu apa tadi? Itu capital CR. CR. Dan S. So, kalau lebih daripada 10 kuasa 7 ataupun 10 million cycle, okay, so SH ni akan berkurangan. Okay, had kekuatan lesu ni kan untuk permukaan akan menjadi rendah. Kalau lebih rendah daripada 10 kuasa 7, ketahanan dia lebih tinggi. Lebih tinggi. Baik, itu CLI. CR, reliability factor untuk permukaan gigi. So, dia mempunyai had ketahanan normal pada 99%. Iaitu satu, tidak mengalami sebarang perubahan SH dia. Okay. Jadi kalau nak 50% berarti dia lebih rendah daripada standard. Sorry. Dia lebih tinggi lah. Dia akan menyebabkan lebih tinggi. SH awak akan menyebabkan lebih tinggi. Okay. Dalam arti kata biasa bahasa mudah, permukaan gigi awak akan lebih selamat. Okay. Lebih selamat. Okay. Jadi kalau nak lebih tinggi daripada 99.9. Baik, kita lihat contoh masalah yang sama seperti kes sebelum tadi. Cuma kali ini kita nak analisis kegagalan lesu permukaan gigi. Okay. So for the gears above in the above problem, okay, estimate the maximum horsepower that the gear can transmit with only 1% chance of a surface fatigue failure. Maksudnya availability of 99%. During 5 years of 50 hours per week and 50 weeks per year operation. Jadi yang ini lah untuk mengira bantuan untuk mengira CLI. Berapakah cyclic dia, cycle, life cycle dia. Bantuan untuk berapa cycle, berapa lama cycle untuk ini. Baik, yang pertama kita tentukan kekuatan tu, strength. So SH sama dengan SFE times CLI times CR. Okay. So bahan adalah kluli. So ini formula dia. 0.4 times signal hardness tolak 10. Okay. Jadi signal hardness untuk pinion adalah 330. Dapat 120 pound per square. Okay. Kita concentrate on pinion sebab pinion lebih
lebih kritikal berbanding dengan G. Jadi kalau kata nisbahnya dua yang disebut tadi, 2 kali dia bertemu. Jadi 2 kali permukaan dia bertemu, okey, pada gear pinion. Dia yang sama bertemu. Okey, boleh? Baik, CLI kita ada 1720 revolution per minute. Okay, kalikan dengan 60, which really is minute per hour. Okay, kalikan dengan 40 saja ni, 40 jam seminggu. Okay, kemudian kali dengan 50 minggu setahun. Okay. Yang 5 ni apa? 5 tahun. Untuk 5 tahun. Kali dengan 5 tahun. So, year cancel, week cancel, hour cancel, minute cancel. Okay. So, tinggallah 1720, okay, tadi lain kan, tinggal unit resolution saja. So, sama dengan cycle lah. 1720 times 60 times 40 times 50 times 5. Jadi dapat 1.03 times 10 power to 9. So, kita ignore yang ini, kita tak minat yang ini, kita minat yang ini. Jadi, kita dia bekerja sehingga 10 power to 9 cycle. Okay, so 10 power to 9 cycle, 10 power to 9 cycle, CLI ni lah 0.8. Okay. Right. CR 99% reliability 1. Maka SH adalah 93.6 kilo-pound per square. Now kita pergi kepada stress. Sigma H sama dengan CP darab dengan square root of FP times KV times KO times KM over B times CP times I. So KV, KO, KM daripada analisis sebelumnya. B diberi dalam soalan. Diameter untuk pinion adalah 1.8 inci. I, okay, 0.107. CP saya dah tunjukkan tadi. Pinion adalah steel, gear adalah steel, maka CP adalah 2300 square root PSI ini. Masuk karakter dalam ini, dapatlah dalam sebutan ST. Okay. 8592 square root FT. So, daripada hubungan N sama dengan SH over sigma H ni, N adalah bersama dengan 1. Okay, kita dapatlah ST sama dengan 129 pound. Okay, masukkan FT ini ke dalam rumus ini. Kita lihat gigi ni, permukaan gigi ni hanya membenarkan kuasa dihantar sehingga 3.2 horsepower sahaja. Yang inilah WH, kuasa yang dibenarkan untuk permukaan. Jadi, satu lagi lah W.B tadi. Okay, W.B tadi berapa? 13.8. 13.8 horsepower. Okay. Jadi kalau kita fikirkan kedua-dua aspek, satu aspek permukaan dan aspek bending, tegasan permukaan dan tegasan lenturan, maka kita akan katakan bahawa gigi ini hanya membenarkan kuasa dihantar sebanyak 3.2 horsepower sahaja. Okay. Meskipun kalau dari aspek bending, dia boleh menghantar sehingga 13.8 horsepower. Tapi kalau kita fikir nak selamat untuk kedua-dua
apa ni perkara ini, kita tak nak berlakunya haus pada permukaan gigi dia, dan juga tidak mau belum patah lagi patah pada lepas 13.8 horsepower. Jadi kita tetapkan bahawa had kuasa yang boleh ditanggung oleh GJ ini adalah 3.2 horsepower sahaja. Okay. So that is the end for this topic. Any doubt? Ada sebarang keraguan? Siapa yang mau nak tanya apa-apa? Okay. Antara saya ambil 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 20 orang je. Betul Ada tak nama yang tiada di dalam skrin ini? Ini kedatangan penting kedatangan ni. Kami tak nampak skrin tu, Doktor. Okey. Boleh nampak. Okey, nampak? Ya, nampak. Ada tak nampak tadi, Doktor? Tak nampak tak? Tadi tak nampak. Tadi dia keluar sekejap. Sekarang nampak tak? Sekarang nampak? Slide tu nampak, tapi gambar yang attendance tak nampak. Gambar tu tak ada. Saya tak nampak ni? Tak ada. Tak. Dia yang kami nampak slide. Okey. Dia maksudnya webback dia tak. Sebab ini daripada webback dia tak. Okey, tak apa. Saya crop dulu, tak apa. Saya crop dulu. Saya letak di tepi. Tapi dia hide tak nampak. Ini kita nampak. Okey, nampak tak ni? Nampak, Doktor. Okey, so ini je nama yang ada. Ada tak nama, kamu ada dalam online ni tapi nama tak ada, tak clear kat sini. Ada tak? Tak ada, Doktor. Tak ada. Maksudnya semua yang online ni boleh lihat nama. Boleh, Doktor. Okey. Awak section 27 kan? Okay, kalau tak ada apa-apa soalan, ujian awak adalah pada 8 hari bulan 5, hari Ahad, pukul 8 malam. Ini bermula pukul 8 malam. Okay, ada 3 soalan. Soalan 1 ialah fatigue failure prevention design. Yang kedua ialah fatigue failure prevention design. Dan soalan ketiga adalah dynamic analysis of per gear. Yang kamu belajar pada minggu lepas. Tak termasuk pada hari ini. Hari ini, kuliah hari ini adalah untuk ujian kedua lagi. Ujian 2. Okay. Baik, assignment untuk topik ini saya akan bagi lepas saya. Sebab semua ada 2 assignment yang akan hantar pada hari Sabtu ni. Itu topik lesu fatigue dan juga topik dynamic analysis of per gear. Itu tak berhasrat nak bagi load untuk awak menyelesaikan. Baik, selamat Hari Raya. Jumpa semula pada hari Ahad 8 hari bulan 5, InsyaAllah. Hari Isnin tiada kelas. Hari Isnin 9 hari bulan 5 tiada kelas. Boleh jelas saya consider waktu ujian tu adalah bagian daripada waktu kuliah. Baik. Terima kasih kelas.
Terima kasih doktor. Terima kasih doktor. Selamat hari raya. Doktor. Sama.